Sepanjang 10 tahun khidmat dengan Nabi, pembantulah kita, khadim, khodam kita panggil. Tak pernah Nabi berkata kepada aku, walau sekali pun, mengatakan atau kita istilah kita cis. Tak pernah. Atau cis ini ada Allah sebut dalam Al-Quran. Kalimat dalam ayat yang biasa juga kita dengar tentang bagaimana Allah suruh untuk kita ni berbuat baik kepada ibu bapa kita, khususnya di umur tua dia, yang mana mereka ni lebih cepat terasa dan tersinggung. Maka Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita bab majaa fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Bab yang mendatangkan riwayat atau hadis berkenaan dengan akhlak Rasulullah SAW, ke surat yang ke-393. Nah, hadis yang ke-329. Akhlak dimaksudkan adalah disebut dengan perilaku yang ianya berkait dengan hubungan dengan Allah. Ada akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada akhlak dengan makhluk, dan ada akhlak dengan diri sendiri. Dan kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji dengan akhlaknya yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Akhlak baginda Rasulullah SAW ini mencakupi semua perkara. Sebab tu apa yang disebutkan ataupun yang telah pun dihimpunkan dalam hadis-hadis ini hanya sebahagian kecil daripada sekian luasnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pertama daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahullah, dia berkata, dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit faqalu lahu hadithna ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala madha uhaddithukum kuntu jarahu fakana idha nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu fakunna idha dhakarna ad-dunya dhakaraha ma'ana wa idha dhakarna al-akhirata dhakaraha ma'ana wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana fa kullu hadha uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharijah bin Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah sahabat Nabi SAW. Kharijah anaknya. Dia cerita sekumpulan orang datang mengunjungi rumah Zaid bin Thabit, ziarah kepada Zaid bin Thabit. Lalu mereka berkata, ceritakanlah kepada kami hadis-hadis Rasulullah SAW, atau ceritakan kami berkenaan dengan Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan kebiasaan di kurun yang terbaik. Nabi mengatakan khairu quruni qarni, sebaik-baik kurun aku, summa alladhina yalunahum, kemudian kurun setelah aku, summa alladhina yalunahum, kemudian kurun setelah itu. Kurun itu disebutkan sebagai kurun yang terbaik oleh Nabi SAW. Dan benar kurun itu menjadi kurun yang terbaik. Dan di antara salah satu dari sebabnya adalah kerana yang dititik beratkan pada kurun itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama dan akhirat.
serta ambil beratnya dan kesungguhan mereka itu untuk mengenal dan mengikuti kepada Nabi SAW. Dan ini buktinya ketika mana orang-orang datang ke rumah as-sahabah, tak ada yang mereka tanya kecuali mereka nak tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang sepatutnya kita hari ini belajar daripada kurun-kurun yang terbaik itu adalah dengan menjadikan apa yang kita ambil berat ataupun yang kita ingin tahu adalah berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ini yang diambil peluang oleh para tabi'in ketika bertemu dengan sahabat, maka mereka akan tanya, apakah boleh saya ceritakan tentang Rasulullah SAW. Jadi apabila ditanya seperti itu, maka Zaid bin Thabit mengatakan, apa yang patut aku ceritakan kepada kamu semua? Bentuknya bentuk pertanyaan, akan tetapi bukan bermakna bertanya, tapi sebenarnya lebih kepada ingin untuk menyatakan bahawa tak ada yang aku tak boleh untuk tak tahu nak cerita yang mana satu. Maksudnya alangkah banyaknya daripada kehebatan, keagungan, kelebihan Nabi Muhammad SAW, sehingga dijadikan satu persoalan, apa yang aku nak cerita lagi, macam tu. Kan, kalau ada orang datang, boleh tak kau beritahu tentang ni, nak cerita apa lagi? Ataupun kita kata, nak cerita apa ya? Maksudnya terlalu hebat, terlalu indah, terlalu kita panggil luar biasanya. Jadi ditanya, "Mada uhaddithukum?" Apalah aku nak cerita ni, dah terlalu hebat sangat. Dan Zaid mengatakan, aku adalah orang yang paling hampir dengan Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit ini adalah orang yang paling sering mendampingi kepada Nabi SAW. Sehingga apabila wahyu turun kepada baginda SAW, baginda akan meminta orang memanggil aku supaya aku tulis wahyu itu untuk baginda SAW. Jadi bermakna Zaid bin Thabit ini adalah salah seorang penulis wahyu di zaman Nabi SAW, di kalangan para sahabat. Zaid bin Thabit termasuk daripada penulis wahyu di zamannya baginda Rasulullah SAW. Jadi di zaman Nabi, wahyu yang turun kepada Nabi itu akan ditulis. Nabi suruh untuk ditulis. Maka ditulislah dia di atas lembaran atau di atas pelepah kurma ataupun yang mana ada. Masing-masing ketika mana datang akan menulis daripada Al-Quran ataupun wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi melarang untuk menulis perkataan Nabi SAW. Nabi suruh tulis wahyu yang Al-Quran, Nabi larang menulis hadis. Jadi sebab itulah setelah wafat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika melihat ramainya kufar, iaitu sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, menyertai peperangan dan mereka syahid dalam peperangan itu, maka kebimbangan Sayyidina Abu Bakar adalah dibimbangi nanti bagaimanakah nak supaya generasi yang akan datang itu dapat untuk membaca Al-Quran. Maka dia pun mengambil inisiatif nak mengumpulkan Al-Quran. Maka dia panggillah sahabat-sahabat yang menulis wahyu ni, dan apa yang telah mereka tulis itu untuk dikumpulkan. Pada awalnya dibantah oleh beberapa sahabat dengan mengatakan hujahnya Nabi SAW tak buat seperti itu, nak dibukukan. Nabi tak buat macam itu, nak dibukukan. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar apa dia? Walakinnahul khair. Akan tetapi perbuatan ini perbuatan yang baik. Bermakna dia bid'ah. Tak dibuat oleh Nabi SAW untuk dibukukan, tapi dianya bid'ah yang baik. Walakinnahu
khair, tetapi dia baik. Baik untuk apa? Untuk supaya dia nanti dapat untuk dimanfaatkan. Akan tetapi setelah itu setelah bakal wafat. Kemudian diganti oleh Sayyidina Umar Khattab. Usul itu masih berterusan, tapi akhirnya berjaya dibukukan ataupun dimusahafkan di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu disebut dengan mushaf Utsmani, kan? Ada beberapa nusakhah yang telah pun dibukukan di zaman Sayyidina Uthman. Kalau tak salah 7 atau 8 nusakhah atau yang telah diagihkan di beberapa tempat yang telah pun disebarkan Islam. Hari ini di antara tempat yang ada tersimpannya nusakhah asal di zaman Sayyidina Uthman adalah di Uzbekistan. Di Uzbekistan. Di dalam muziumnya tu memang ada dari mushaf asal yang tidak berbaris, tidak bertitik, tak bertitik, tak baris. Bayangkan tak ada titik. Tak tahu yang mana ba, tak tahu yang mana jim, ha, kha dan zal, zai, za, ra. Tak tahu. Tapi tulisan ada. Bayangkan tak ada titik. Tapi itu tulisan bahasa Arab dan orang yang Arab akan tahu untuk membaca. Bagi mereka yang belajar. Baris memang tak ada lah. Sehinggalah di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barulah ketika itu disuruh oleh Sayyidina Ali kerana sudah mula ada kesilapan orang-orang khususnya Ajami yang membaca dengan salah daripada bacaan tersebut, yang menukar daripada huruf tersebut dengan huruf yang berbeza sebab tak ada titik. Maka disuruhlah oleh Sayyidina Ali Abul Aswad Ad-Du'ali namanya, yang letakkan titik untuk membezakan ba, tak, jim, ha, kha. Itu di Masya Allah, jasanya di zaman Sayyidina Ali. Itu belum ada baris lagi. Baris hanya ada ketika di zamannya Abdul Malik bin Marwan, yang di apa namanya, atas daripada apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, walaupun dia dikenali dengan seorang yang zalim, seorang kita panggil panglima ataupun ketua tentera yang zalim di zaman itu, sehingga dia di antara yang membunuh kepada sahabat seperti Abdullah bin Zubair. Ini adalah sejarah. Tapi ada jasa dia di baris. Hadis belum lagi dibukukan, tak boleh, dilarang oleh Nabi SAW untuk dibukukan, untuk dihimpunkan, untuk ditulis. Tapi dimulakan penulisan hadis itu pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dihimpunkan. Hadis-hadis itu dikumpulkan para ulama, dibukukan. Itu pun bid'ah, maksudnya tak dilarang oleh Nabi asalnya, tapi dilarang di zaman Nabi supaya tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, supaya tak bercampur aduk dengan Al-Quran Al-Karim. Tapi perlunya untuk dibukukan, khususnya di generasi yang seterusnya, maka dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau orang ini cerita pasal bid'ah, banyak kali lah orang buat bid'ah, tapi semua yang baik-baik. Kalau tak, kita tak dapat baca Quran sekarang. Kan? Sebab tu kata Izzuddin Ibn Abdul Salam, Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, bid'ah itu ada 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang harus, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Bid'ah pun ada wajib. Wajib buat bid'ah tu. Seperti membukukan Quran, membariskan Quran, letak titik, itu bid'ah yang wajib. Kalau tidak, tak dapat kita baca. Ada yang sunat, ada yang harus, ada yang haram dan makruh. Nah, baik. Salah seorang penulis wahyu itu adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia kata, kalau turun wahyu, aku akan dipanggil untuk menulis.
wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi maknanya nak cerita Zaid bin Sabit ini sangat close, selalu rapat dengan Nabi SAW. Maka sangat kenal dengan akhlak, dengan perilaku baginda Rasulullah SAW. Maka dia simpulkan untuk mudah dipahami akan bagaimanakah Nabi SAW ini di dalam pergaulan, khususnya kemesraannya, campurnya dengan kita panggil masyarakatnya. Dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW menyertai kami membincangkan perihal dunia dan akhirat. Maknanya Nabi ini bergaul dengan siapa sahaja, duduk dengan kami dengan baik. Bincang dunia, perkara dunia pun kami bercakap. Nabi juga berbincang dengan kami. Tentang akhirat juga Nabi berbincang dengan kami. Masya Allah. Dan bahkan membincangkan, juga menyertai kami membincangkan perihal makanan dan minuman. Maksudnya Nabi ini macam manusia yang lain, normal. Cerita pasal ni, cerita pasal tu. Cuma adalah batas-batas, seperti tidaklah dianya menceritakan perkara-perkara yang sia-sia. Apatah lagi yang ada unsur-unsur maksiat. Tidaklah mengumpat ke cerita tentang dia. Tapi dalam hal yang lain, Nabi akan duduk bersama, berbincang, bergaul. Disebutkan hatta tentang makan dan minum pun Nabi kata, sedaplah makanan ni. Sedap ya, Masya Allah. Makan apa yang sedap sekarang? Itu cerita. Masya Allah. Itulah semua yang dapat aku ceritakan kepada kalian mengenai Rasulullah SAW. Mana Nabi SAW ini, akhlaknya ini adalah sangat mesra dengan siapa sahaja. Bahkan kita panggil hari ini istilahnya adalah cool. Cool lah dia ni, Masya Allah. Cool tu artinya boleh masuk dalam apa pun, asalkan yang dibicarakan itu bukan perkara yang sia-sia, apatah lagi maksiat. Baik. Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah SAW yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarri al-qawm yata'allafuhum bidzalik. Fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya hatta zalantu anni khairul qawm. Faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin. Faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Umar. Faqala Umar. Qultu ya Rasulullah ana khairun aw Uthman. Qala Uthman. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani fala wadidtu anni lam akun sa'altuh. Jadi kata Amr bin As ni sahabat Nabi SAW, yang kalau orang tanya kepada dia tentang rupa paras Nabi, itu dia akan beritahu, minta maaf saya tak dapat nak ceritakan dengan betul dan tepat. Sebab sepanjang saya ni bersama dengan Nabi SAW, saya tak berani untuk lihat betul-betul kepada Nabi SAW. Tak berani. Maksudnya apa? Segannya, hormatnya, ta'zimnya kepada Nabi SAW. Jadi sahabat ni kalau depan Nabi, dia tunduk. Kerana kewibawaan yang ada pada Nabi SAW. Jadi nak tengok betul-betul, itu tidak. Kebanyakan yang cerita rupa paras Nabi ni wa imam mereka yang dalam keluarga Nabi, seperti Sayyidina Ali, Hindun bin Abi Halah, anak tiri Rasulullah, atau Anas bin Malik khususnya. Sebab Anas ni dia duduk dengan Nabi kecil, budak-budak tak risau sangat. Tapi kalau orang-orang yang dah dewasa, mereka segan untuk nak menatap kepada baginda Rasulullah SAW. Kecuali di antaranya disebutkan oleh Jabir bin Samurah, kan, waktu ketika tu Nabi pas ke Gunung Merah, Nabi duduk, bulan mengambang, dia ambil curi tengok Rasulullah tengok bulan, tengok Rasulullah tengok bulan. Maka disimpulkan, dia kata sesungguhnya Nabi itu lebih indah dan bercahaya daripada bulan. Masya Allah.
Jadi Amr bin As ni cerita Rasulullah SAW ini menghadapkan wajah dan ucapan baginda kita berbicara kepada orang yang paling rendah darjatnya bersatu kaum. Biasanya Nabi SAW gini. Nabi SAW ni kalau dia duduk dengan para sahabat, Nabi akan memberikan pandangannya pada semua orang. Semua Nabi akan pandang. Tak ada orang ketinggalan. Tak ada Nabi hanya pandang satu sudut saja atau satu bahagian saja sehingga orang lain rasa Nabi tak pandang dia. Tak. Semuanya akan mendapatkan lemparan pandangan Nabi SAW. Ini adalah merupakan akhlak Nabi SAW supaya menjaga hati. Orang tak rasakan. Ialah bayangkan kalau sekiranya orang tu dia bercakap, dia tak tengok orang lain, dia tengok orang tu, tak tengok yang tu, orang ni akan terasa lah, tak tengok aku ni, aku buat salah ke? Macam tu. Nabi akan tu. Cuma biasanya Nabi akan lebihkan sedikit pandangan itu kepada orang yang du'afa, orang yang lemah, orang yang paling miskin ke, itu lebih akan lebihkan. Itu juga salah satu bentuk bagaimana Nabi SAW ni nak kita panggil apa, menghibur atau memberikan kepada mereka itu rasa kita panggil lega menghadapi daripada keadaan itu. Maknanya Nabi akan berikan lebih kepada para du'afa, mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan. Kan? Jadi mereka ni kalau lapar pun hilang lapar. Kalau tengok Nabi, tengok dia macam tu lah. Kalau susah pun hilang rasa susah dia kerana pandangan Nabi SAW. Masya Allah. Baik. Jadi untuk apa? Bagi menghibur dan membesarkan hati mereka. Itu tujuan Nabi berikan lebih fokus kepada orang-orang golongan du'afa. Tapi yang lain semua akan dapat pandangan Nabi. Tak ada orang yang ketinggalan. Dilihat. Jadi kata Amr bin As radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam juga menghadapkan wajah dan ucapan baginda kepada aku. Jadi ini maknanya akhlak Nabi itu. Akhlak Nabi. Nabi akan memberikan semua orang bahagian dia. Semua orang dapat bahagian pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak. Ya, luar biasa. Dan juga kataan Amr bin As, waktu aku hadir dalam majlis itu, maka kebetulan Nabi yang sedang tengok ni, dia tengok aku. Jadi Amr bin As waktu tu dia tengok, tengok Rasul tengok dia. Okey. Sehingga aku berasa aku yang paling baik berbanding orang lain. Maksudnya perasaan. Nabi tengok aku macam tu. Alamak, Nabi sayang kat aku lah. Nabi tengok macam tu lah. Jadi dia rasa aku ni orang yang paling baik lah. Sebab Nabi tengok sebenarnya kebetulan dia angkat kepala tu, Nabi tengok dia. Sedangkan Nabi tengok semua orang. Baik, selesai majlis. Dia tak puas hati. Maksudnya dia nak, biasanya hasil tengok aku maknanya aku ni bagus lah. Jadi dia jumpa Rasulullah SAW. Ketika jumpa dengan Nabi, dia tanya kepada Rasulullah. Dia kata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah aku ini baik ataupun Abu Bakar yang lebih baik? Atau adakah aku ataupun Abu Bakar yang lebih baik? Siapa lebih baik? Aku ke Abu Bakar? Silap lah tanya macam itu kan. Sebab Nabi SAW ni orangnya amanah, orangnya jujur, tak akan boleh untuk menipu. Walaupun ya disuruh untuk menjaga perasaan, kita disuruh untuk tapi dalam hal kejujuran dan bercakap benar, itu Nabi akan cakap benar tanpa kita panggil merendahkan kepada yang lain. Tapi Nabi kena jawab sebab dia tanya. Maka Nabi cakap, Abu Bakar. Dia pun tak puas lagi. Dia tanya, aku baik ke Umar baik? Tanya pun dengan bukan jalan-jalan orang. Rasulullah SAW kata, Umar. Tak puas hati lagi, aku baik ke Osman yang lebih baik?
Kata Nabi, Osman. Jadi dia nak juga kalau boleh tu nama dia naik. Dia terus tanya, wahai Rasulullah, ada apa namanya? Setiap kali aku tanya kepada Rasulullah, Rasulullah akan menjawab pertanyaanku dengan jujur. Maksudnya lepas tu tanya, aku baik ke? Ali baik. Aku baik ke? Ni semuanya sahabat-sahabat yang hebat-hebat ditanya. Sehingga dia kata, aku berasa menyesal bertanya mengenai hal itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kalau aku tahu aku tak tanya lah. Biar perasan sudah sampai sudah lah. Silap banyaklah pergi tanya. Akhirnya dia sendiri yang rasa apa namanya, ialah maksudnya memahami hakikat itu. Walaupun Nabi bukan bermakna Nabi tak sayang kepada dia, ataupun bukan bermakna dia tak baik, tapi kerana dia disuruh untuk dibandingkan siapa, maka Nabi jawab dengan jujur. Jadi dia kata, kalau aku tahu, aku tak tanya. Dia kata, maksud lebih baik aku tak tanya, lebih baik, supaya biarlah aku rasa perasan sampai bila-bila. Ini dah. Tapi apa yang nak diambil dari hadis ini adalah betapa Nabi kita Muhammad SAW itu orang akhlaknya kepada semua orang mendapatkan bahagian dari pandangan Nabi SAW. Maknanya diambil perhatian oleh Nabi SAW. Dan Nabi ini memang diketahui dengan seorang Rasul yang sangat prihatin dan mengambil berat kepada orang lain. Apa yang Nabi pandang itu bukan hanya Nabi memandang, tapi Nabi juga mengetahui. Bahkan muka-muka sahabat ni, apa riak-riaknya itu dikenal oleh Nabi SAW. Hatta muka lapar pun Nabi tahu. Macam tu. Jangan kata muka sedih ke, muka bermasalah ke. Kita pun kadang-kadang boleh tengok juga dia ada masalah. Ni muka sedih ni, ini tengah gembira ni. Tapi muka lapar pun Nabi tahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah dia lapar, dia buat-buat sebab dia dah dipesan oleh Nabi, Abu Hurairah, kamu jangan minta-minta kepada orang. Abu Hurairah ni pegang betul kata-kata Nabi SAW, jangan minta tolong kepada orang. Jangan minta-minta. Sampai-sampai disebutkan oleh sahabat, kalau Abu Hurairah ni naik kuda ke, jatuh dia punya cemeti dia tu, orang ada kat bawah tu tinggal cakap, tolong ambil tu jap, bawa naik, bagi aku. Tak, dia tak cakap pun, tak minta pun, dia akan turun dan ambil. Orang kata, bagi tahu je lah kami akan. Dia kata, tak, Rasulullah tak bagi aku minta-minta kepada orang. Masya Allah, sampai bab situ. So satu hari dia lapar sangat dah, tapi tak boleh minta-minta. So dia pergi kat tengah-tengah jalan, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar lalu, dia buat tanya soalan pula kan. Sayyidina Abu Bakar kata, oh, soalan apa? Kalau-kalau lah Sayyidina Abu Bakar ajak pergi rumah makan. Rupanya dia tak ajak, dia kau jawab je habis cerita. Sayyidina Umar lalu pun macam tu juga. Tanya-tanya soalan, dia jawab jalan. Allah. Lalu Nabi SAW, dia kata, Rasulullah aku nak tanya soalan. Nabi kata, Nabi tengok muka dia, dia muka lapar ni. Dia balik rumah. Itu yang Nabi akhirnya, apa namanya, bawa dia ke rumah dan ada susu. Dan kemudian berlakulah peristiwa yang Nabi berikan kepada semua ashab sufah minum, termasuklah Abu Hurairah. Muka tu Nabi kenal. Jadi dia boleh tengok ni, Nabi boleh tahu. Ini perhatiannya Nabi SAW. Bayangkan, bukan hanya nama dikenal oleh Nabi, bukan hanya riak muka, bahkan kita panggil Nabi kenal sungguh kepada sahabat, kehidupannya. Bayangkan pet ataupun kita panggil haiwan peliharaan pun dikenal oleh Nabi SAW, yang dimiliki oleh sahabat, yang dimiliki oleh seorang budak anak Anas bin Malik. Namanya pun Nabi tahu. Sampai begitu Nabi SAW ni mengambil berat kepada orang lain. Suatu hari ini kita pun kena ihtimam kepada saudara-saudara kita. Sekarang ni seperti di Palestin, kita prihatin, doakan kepada mereka.
bantu apa yang kita mampu. Tapi sejauh mana pun kita ihtimam dan prihatin kepada mereka dan mengambil berat, begitulah juga sebenarnya ianya memberi kesedaran kepada kita betapa kita perlu untuk mengambil berat dan prihatin kepada kita punya kejiranan ni dalam masyarakat kita. Kerana itu adalah merupakan asas yang perlu untuk kita belajar dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah akhlak Nabi yang jujur dan amanah. Nabi ini adalah seorang yang siddiq, seorang yang siddiq, yang bercakap benar, tak pernah berbohong. Nabi seumur hidup tak pernah bohong. Bayangkan, ini Nabi kita Muhammad SAW tak pernah bohong. Seumur hidup tak pernah bohong daripada kecil. Dan ini akhlak utama yang sepatutnya kita ni kena betulkan diri kita. Kita tak boleh bohong. Dan kita kena didik keluarga kita, anak kita khususnya tak boleh bohong. Kalaulah sekiranya kejujuran itu ada pada setiap orang, maka amanlah, maka sejahteralah kehidupan ini. Tapi kerana perkara yang dilakukan itu ataupun sesuatu yang ada dalam kehidupan ini diselitkan dengan pembohongan, maka dianya akan menjadi kacau bilau. Dan kejujuran dan juga bercakap benar ni adalah merupakan asas membawa kepada kebaikan-kebaikan. Sedangkan pembohongan itu asas kepada kejahatan-kejahatan. Nabi mengatakan as-siddiq yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Benar itu, bercakap benar itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seorang itu ke syurga. Dia step dia macam tu. Sedangkan penipuan itu al-kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Menipu itu akan membawa kepada kejahatan-kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa seorang itu ke neraka. Itu yang kita kata siakap sinohong dalam ikan duri, bercakap bohong lama-lama, mencuri, asalnya berbohong dulu, dia akan pergi kepada kejahatan-kejahatan yang lain. So kena bercakap benar, kena jujur. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan arba'un idza kunna fika wa ma 'alaika ma fataka minad dunya. 4 perkara yang kalau kamu ada, tidak mengapalah kalau sekiranya kamu terlepas daripada dunia ini. Maksudnya kamu tak seperti orang lain hidup mewah ke atau hebat ke, tak apa asalkan kamu ada 4 perkara ni. Wa ma'alaika, tak mengapa kalaupun terlepas bagi kamu itu dunia, tapi kamu ada asas 4 perkara ni. Yang pertama adalah hifzu amanatin, menjaga amanah. Yang kedua sidqu hadithin, iaitu benar di dalam percakapan. Yang ketiga husnu khaliqatin, baik akhlak. Yang keempat wa iffah fi tu'matin, iaitu menjaga makanan kamu. 4 perkara ini kalau ada, walaupun kamu tak dapat dunia macam orang lain, tak apa. Kata Nabi, tak apa, sebab kamu sebenarnya sangat hebat di sisi Allah. Jaga amanah, cakap benar, baik akhlak khususnya dalam pergaulan, dan jaga sumber makanan. Cukup. Masya Allah. Baik. Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin, fama qala li uffin qad, Allah, wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah, wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Wa kana Rasulullah SAW min ahsani nasi khulqa, wa kana masistu kharran khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulullah SAW, wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyaba min araqi Rasulullah SAW. Anas Malik cerita tentang akhlak Nabi. Tengok, tadi pertama akhlak Nabi SAW ni kita kata dengan kita panggil secara beramai-ramai. Kemudian akhlak Nabi SAW ni ketika mana
dengan orang, Nabi akan beri pandangan. Ini akhlak Nabi. Kita tengok, kata Anas, khadamtu Rasulullah, aku berkhidmat. Mana khadim, bantu Nabi selama 10 tahun. Sebab Anas ketika mana dihadiahkan oleh ibu dia, Ummu Sulaim, kepada Nabi SAW, itu umurnya 10 tahun ketika Nabi sampai ke Madinah. Jadi Nabi ini di Madinah selama 10 tahun kemudian Nabi wafat. Jadi Anas berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun sejak umurnya 10 tahun. Sepanjang 10 tahun khidmat dengan Nabi, pembantulah kita, khadim, khadam. Tak pernah Nabi berkata kepada aku, walau sekali pun, mengatakan uff, atau kita istilah kita cheese. Tak pernah. Uff atau cheese ini ada Allah sebut dalam Al-Quran. Kalimat dalam ayat yang biasa juga kita dengar tentang bagaimana Allah suruh untuk kita ni berbuat baik kepada ibu bapa kita, khususnya di umur tua dia, yang mana mereka ni lebih cepat terasa dan tersinggung. Maka Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu mengatakan uff kepada keduanya, dan janganlah apatah lagi kamu menengking kepada keduanya. Sepatutnya kamu itu apabila berbicara dengan mereka, bercakaplah dengan perkataan yang mulia. Kan betul tu. Larangan bercakap cis kepada mak ayah ni. Sekarang apa? Boleh mengguris perasaan, dan kalau mereka terguris, maka Allah akan murka kepada anak. Bayangkan tu Nabi tak cakap bukan kepada parents, ini kepada khadim, kepada pembantu. Perkataan ini, kata para mufassir dan kata para ulama, Allah pilih perkataan yang paling ringan sekali di antara perkataan-perkataan yang kasar. Yang paling ringan sekali cis, ringan, paling ringan. Itu pun jangan kamu cakap sebab boleh mengguris perasaan. Kalau ada perkataan yang lebih ringan lagi, Allah akan letakkan. Mana yang paling ringan? Atau cis. Seringan perkataan itu Nabi tak pernah ucapkan kepada pembantu dia. Bayangkan, apatah lagi isterinya, apatah lagi kepada orang yang lebih tua. Ini pembantu pun Nabi tak pernah mengatakan cis. Bayangkan akhlak Nabi SAW. Itu satu. Kemudian baginda tidak pernah mempersoalkan apa yang aku kerjakan, dengan maksud mengapa kau lakukan hal ini. Maksudnya kalaulah sekiranya Nabi tak suruh buat, aku buat. Nabi tak pernah kata, kenapa kau buat ni, aku tak suruh pun. Tak pernah. Ataupun apabila Nabi suruh, aku tak buat, terlupa. Nabi tak pernah mengatakan, kenapa kau tak buat apa yang aku suruh ni. Tak pernah. Ada tak bos kata? Ada tak harapan agak? Ada ke? Jangan kata pekerja ini, minta maaf, kat rumah pun kenapa buat ni? Aku selain tak suruh buat. Tu. Biasa dengar perkataan tu. Yang orang pandai ni kenapa? Pernah dengar tu. Nabi tak pernah cakap kepada Anas bin Malik. Subhanallah. Khadim dia tak pernah. Maknanya kalau Anas lupa, Nabi buat apa? Nabi tak kata, Anas sekarang kesuruh buat, kenapa tak buat? Tak. Nabi buat. Nabi tak cakap pun. Masya Allah. Kalau dia buat, pandai-pandai buat, Nabi SAW akan appreciate, akan hargai kalau benda terbaik. Bagus, Anas, Masya Allah. Macam tu. Pernah satu ketika disebutkan, Anas disuruh oleh Nabi SAW ni pergi untuk beli barang di pasar. Anas tolong beli barang di pasar. Anas pun berjalan. Dia budak-budak pun 10 tahun. Tengok kawan-kawan dia tengah main. Join lah sekejap, main pula.
Main, tiba-tiba ada orang datang di belakang dia tu, kata dia, teka siapa? Sebab tu nanti dia cerita nanti, aku tak pernah berpegang dan tak pernah sentuh tangan yang lebih lembut daripada sutera berbanding daripada Nabi. So, tangan tertutup, dia kenal satu, tangan yang lembut, keduanya harumnya Nabi SAW. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun lepaskan. Kita tengok Rasulullah, kenapa kau datang sini ya Rasulullah? Tak apa. Dia kata, oh lupa Rasulullah, aku tak beli barang. Masya Allah. Apa kata Nabi? Jom kita pergi sama-sama beli. Jom kita pergi pasar sama-sama beli. Masya Allah. Kalau kita jumpa anak kita atau pembantu tu kat tengah main, tangan bukan dekat sini, tangan di sini. Kan? Geram lah, tunggu lama-lama tak datang-datang ni, rupanya main. Siap kau. Subhanallah, baiknya Nabi SAW. Luar biasa. Sebab tu kata Anas, simpulkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Yalah, bayangkan dengan Anas pun tak pernah cakap kasar. Kan? Wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana aliyana min kaffi Rasulullah SAW. Dan aku tak pernah sentuh kain sutera, sama ada yang campuran ke atau sutera asli, atau kain yang sangat lembut, yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ini lembut, maksudnya apa? Nabi ni tak pernah menyakiti orang lain, tak pernah. Nabi tangan dia tak pernah memukul dan menyakiti orang lain, tak pernah. Walaupun Nabi perang, sebab tu kalau ada riwayat disebutkan tempat tangan Nabi ni kasar, kasarlah kasar. Itu apabila Rasulullah SAW pegang pedang dalam jihad, itu tangan Nabi akan berubah jadi keras, kasar. Tapi kalau bersalaman, kalau menyentuh sahabat, tak pernah orang rasa lebih lembut dari tangan Nabi SAW. Masya Allah. Menunjukkan Nabi ni orangnya lemah lembut kepada siapa pun, penyayang bagi Rasulullah SAW. Dan wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyabu min araqi Rasulillah SAW. Dan aku tak pernah mencium minyak misk atau kasturi atau minyak wangi yang lain, oud ke, ambar ke, ataupun minyak wangi apa lah, yang lebih harum daripada peluh atau keringat Rasulullah SAW. Badan Nabi ni baunya harum betul. Kalau Nabi duduk, contohnya Nabi duduk di satu tempat, kemudian Nabi bangun tinggal, tempat tu akan kekal bau wangi Nabi SAW, sehingga orang tahu ini Rasulullah pernah duduk sini. Kalau Nabi lalu satu lorong, jalan, lepas tu ada orang lalu tadi Rasulullah lalu sini ni, bau Nabi tu masih kekal dekat situ, dan tak disentuh oleh Nabi SAW sesuatu kecuali akan kita panggil melekat bau wangi Nabi SAW kepada apa yang disentuh oleh Nabi. Sebab tu para sahabat dia suka suruh anak-anak mereka ni, khususnya waktu pagi-pagi, pergi jumpa Nabi SAW, dan Nabi akan sentuh kepala dan doakan keberkatan kepada kanak-kanak. Bayangkan setiap orang datang Nabi sentuh. Dan apabila akan balik kepada ibu apa dia akan cium kepada anak-anak mereka dan mengetahui kalau anak dia betul-betul jumpa dengan Nabi. Macam mana nak tahu? Bau wangi Nabi itu ada dekat atas kepala anak mereka. Masya Allah. Kalau tak ada, mana dia ponteng. Ini tak pergi jumpa Nabi SAW, tak boleh tipu. Masya Allah. Harumnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga peluh Nabi itu wanginya luar biasa, sehingga seorang sahabiah, ibu Anas, satu ketika Nabi baring tertidur di rumah dia, panas,
berpeluh dahi Nabi SAW. Dia pun ambil botol, dia tak ada. Tak masuk. Nabi bangun. Nabi bangun. Dia mengatakan, "Madza fa'alti?" Apa yang kamu buat? Dia kata, "Aku tak ada peluh, wahai Rasulullah. Untuk aku campurkan dengan minyak wangi yang lain dan aku nak sapukan kepada anak-anakku, khususnya ketika mereka berkahwin untuk keberkatan." Apa kata Nabi SAW? Apa Nabi sebut? Adakah Nabi mengatakan ini khurafat, ini bid'ah, ini syirik? Ada. Nah, Nabi mengatakan apa? Asabti, engkau benar. Perbuatan kamu ni benar untuk bertabarruk. Benar kamu akan dapat keberkatan itu. Masya Allah. Jadi ini adalah merupakan daripada apa yang disebutkan oleh para sahabat tentang akhlak baginda Rasulullah SAW. Jadi baik sungguh Nabi ni SAW. Yalah, bayangkan kalau sampai begitu disebut oleh Anas bin Malik. Allahu Akbar. Dan kita ingin untuk belajar akhlak ini dengan Nabi SAW, sebab memang akhlak Nabi itu untuk dicontohi. Walaupun ada orang mengatakan itu Nabi SAW, kita ni taklah boleh untuk sama dengan Nabi. Perkataan itu sebenarnya walaupun ianya benar, maksudnya dari segi sudut memang Rasulullah itu istimewa, hebat, tapi untuk mengatakan itu hanya untuk Nabi dan akhlak itu akhlak Nabi dan kita tak boleh untuk ikut seperti itu adalah perkataan yang salah. Sebab memang kita disuruh untuk mencontohi dan mengikuti Nabi SAW. Dan memang itu adalah merupakan perintah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau ianya disuruh ikut kepada Rasulullah menjadi uswatun hasanah, bermakna kita boleh buat. Boleh buat. Jadi alasan mengatakan itu Rasulullah lainlah, dia Rasul, itu perkataan-perkataan yang batil, yang tak boleh diterima. Sebab memang kita suruh ikut Nabi SAW. Cuma kalau kita tak mampu, jangan kita kata itu Rasulullah, kita tak, dia lain. Tak boleh. Itu kelemahan kita. Kita suruh untuk ikut Nabi SAW. Kita suruh untuk nak mencontohi kepada Nabi SAW. Jadi ini yang boleh kita belajar daripada beberapa hadis tentang akhlak Nabi SAW, yang mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi asas di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita kata sudah berlalu beberapa waktu, kita gagal lah, kita kata, atau tak belum lagi, tak salah untuk sekarang kita mulakan untuk kita nak menghidupkan akhlak yang mulia ini dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin natijahnya nanti orang kata buang tebiat, tak apa. Lain macam dia ni. Buang tebiat kan, tak apa. Buang tebiat ke apakah, asalkan kita memang nak ikut akhlak Nabi dan nak mencontohi kepada Nabi SAW, itu bukan perkara yang sia-sia. Itu adalah perkara yang mulia. Walaupun orang peduli ke, mungkin ianya adalah sesuatu yang janggal ke, tak apa. Sebab memang pun akhlak-akhlak yang baik ini akan menjadi janggal di akhir zaman nanti. Maka Nabi mengatakan, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang ganjil dan janggal itu. Kata Nabi SAW. Dan kalau kita ikut Nabi, kita akan bersama dengan Nabi. Dan yang paling memberatkan timbangan adalah akhlak yang baik, kata Nabi SAW. So, untuk apa kita nak tanggung, untuk apa kita nak jauhkan diri kita daripada akhlak itu, sedangkan ianya adalah merupakan sesuatu yang boleh untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Jadi berazam sungguh-sungguh, mulakan dari sekarang. Kalau tak banyak pun sedikit, maksudnya mulakan. Bercakaplah dengan baik di dalam rumah tangga kita, mulakan macam itu. Laksanakan. Kasar je, lembutkan. Begitu juga dengan jiran, dengan orang lain, mulakan berkata yang baik dengan lemah lembut, akhlak. InsyaAllah
Itu adalah satu permulaan yang baik untuk kita mengikuti kepada adab dan akhlak baginda Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan insya-Allah Allah akan memudahkan kita untuk terus mencintai dan mengikuti kepada Nabi SAW, dan akan melahirkan sifat prihatin kita, sehingga dengan kita menghidupkan sunnah Nabi, akhlak Nabi, insya-Allah Allah berikan pertolongan kepada kita kaum muslimin di mana saja, bahkan di Gaza, di Palestin. Yang mungkin minta maaf sebagai satu yang terakhir, apa yang berlaku di sana adalah refleks kepada kita. Kita lah yang banyak meninggalkan ikut Nabi, kita lah meninggalkan sunnah banyak, sehingga kesan dia tempat-tempat yang suci seperti Masjid Aqsa dan sekelilingnya itu sudah dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Sebab apa? Sebab umat Islam sendiri yang sebenarnya tidak nak ikut kepada Nabi Muhammad SAW, tak berpegang lagi dengan sungguh-sungguh kepada Islam, dan saling berpecah belah di antara satu dan lain. Maka kesan dia yang kita tengok hari ini adalah dengan sebab kesalahan kita masing-masing. Jadi kita perbaiki masing-masing insya-Allah, sehingga Allah akan turunkan pertolongan dia, dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktu isyarat ya? Betul. Sebab saya baca kat sini, kita waktu isyarat. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah.